badan-badan profesional di Malaysia. Ada dua. Satu ialah Lembaga Jurutera Malaysia, or Board of Engineers Malaysia, which facilitates the registration of engineers and regulates the professional conduct and practice of registered engineers in order to safeguard the safety and interest of the public. So this is a regulatory body. Then you have the Institution of Engineers Malaysia, which is a learned institution for practicing engineers in Malaysia. It facilitates networking, technical learning among different groups, and most of its members are graduate and student members. The Board of Engineers Malaysia, BEM, ataupun dalam bahasa Melayu, LJM, it is an independent statutory body by Act of Parliament. It was formed in 1972 under the Registration of Engineers Act 1967, and the latest amendments to the Act was enforced in 2015. BEM's primary role is to safeguard the safety and interest of the public, to facilitate the registration of engineers, engineering technologies, inspectors of works, and engineering consultancy practices, and to regulate the professional conduct and practice of registered persons. So if you break the code of conduct, you can be penalized by the power of this act. Yeah? So the Registration of Engineers Act in the form of a PDF booklet is available in the internet, in the website for BEM. This is a screenshot of the website. Anyway, you can Google and you will find this website easily. The Engineers Act regulates engineering work, kerja-kerja kejuruteraan. In the Act, it is defined, a phrase is defined as professional engineering services, which means engineering services and advice in connection with any feasibility study, planning, survey, design, construction, commissioning, operation, maintenance, and management of engineering works or projects, and includes any other engineering services approved by the board. So the key word here is engineering works, kerja-kerja kejuruteraan. Apa maksud dia? Ada definisi juga dalam akta. So engineering works is defined in the Act as all works, semua kerja, which include any publicly or privately owned public utilities, buildings, machines, equipment, processes, works or projects that requires the application of engineering principles and data. So apa saja kerja yang ada melibatkan prinsip kejuruteraan dan data-data kejuruteraan, maka itu adalah kerja yang di bawah kawalan Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi mengajar kejuruteraan untuk para pensyarah ya adalah juga satu kerja kejuruteraan. Teaching engineering is considered as engineering work. In the 2015 amendments of the REA 1967, the engineering team was defined. The amendment now registers 5 categories of registered persons. The new categories are in red. So you have accredited checker, and the new one, professional engineer with practicing certificate, the professional engineer, the graduate engineer, the engineering technologist, and the inspector of works. So the BEM now regulates the full engineering team. Before that, it doesn't cover the bottom two. Yeah?
engineering technologies and inspector of works ni was not covered before 2015. Who is the engineering technologist? It is the practical-oriented engineer. We have almost 200,000 registered with the board now. I will not go to these statistics. Next, I will touch briefly regarding international recognition of the engineering profession in Malaysia. Jadi mungkin saudara-saudari perhatikan yang saya ni sekejap cakap dalam bahasa Malaysia, sekejap dalam bahasa Inggeris ya. Dan pembentangan ini dan semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya difahamkan juga bahasa pengantar untuk PUO adalah untuk kejuruteraan dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana profession kejuruteraan ini adalah profession yang bersifat internasional, antarabangsa ya. Dan bahasa pengantar de facto ataupun on the ground ya, bahasa pengantar untuk profession kejuruteraan di peringkat antarabangsa adalah bahasa Inggeris. Sebab itulah penting untuk saudara-saudari semua menguasai bahasa Inggeris kerana ia adalah lingua franca untuk profession kejuruteraan. Bagi contoh ya, kapal terbang jenama Airbus. Okey, kapal terbang ada dua jenama besar ya, Airbus dan Boeing. Airbus ni dibuat oleh gabungan dua syarikat iaitu Jerman dan Perancis. Kita tahu Jerman dan Perancis ni mereka sangat bangga dengan bahasa mereka, bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Tetapi apabila jurutera mereka membina kapal terbang Airbus tu, saya tanya pada para jurutera mereka ketika itu, dia kata, saya tanya I asked them, how do you communicate between the German engineers and the French engineers? Jawapannya adalah in English. Walaupun mereka yang Jermannya bangga dengan bahasa Jerman, yang Perancisnya sangat bangga dengan bahasa Perancis, tapi mereka berkomunikasi di kilang-kilang Airbus itu di Eropah dalam bahasa Inggeris ya. Jadi bahasa Inggeris adalah dalam konteks ini bukan bahasa asing, bukan bahasa orang Inggeris, bukan bahasa penjajah, tetapi adalah bahasa pengantar profession kejuruteraan. Our profession in Malaysia, the engineering profession in Malaysia is benchmarked against the world's best. In particular, the International Engineering Alliance. Ini macam bangsa-bangsa bersatu lah untuk kejuruteraan ya. The International Engineering Alliance is an umbrella body for 7 constituent agreements. 4 agreements are related to the mobility of engineering professionals, and 3 agreements are related to engineering education. So untuk peringkat diploma di bawah Dublin Accord. Jadi, so the 3 education accords, Washington, Sydney and Dublin, involve the multinational agreements for the mutual recognition of engineering, engineering technology and engineering technician education programs. And among the signatory countries, they recognize substantial equivalency of accreditation systems between the signatory nations. Yeah. Malaysia has been a Washington Accord signatory since 2019, and Sydney and Dublin Accord signatories since 2018. 3 tahun lepas kita menjadi penanda tangan perjanjian Sydney dan Dublin ya. Malaysia was accepted as full signatory after rigorous peer review by other signatories, in particular US, Australia, Hong Kong and Ireland. Jadi bukan nak masuk accord ni bayar yuran lepas tu diterima, tapi kita kena dinilai secara terperinci selama banyak tahun ya sebelum diterima sebagai
full signatory. The implication of being a signatory is that it's the mutual recognition of academic programs that underpin the educational base for engineering technologies and engineering technicians. Jadi oleh kerana pengajian saudara-saudari semua adalah di bawah Dublin Accord, maka sekiranya saudara-saudari bergraduat nanti, maka diploma yang saudara-saudari perolehi akan diiktiraf bukan saja di kalangan negara-negara maju yang menjadi signatory kepada Accord ini, bahkan negara-negara lain juga mereka menjadikan ia sebagai tanda aras. Ya. So basically it is a world standard lah. The qualifications accredited by signatories are recognized by each other as being substantially equivalent for the practice of engineering at the appropriate level within the engineering profession. Significance of Accord membership. It is an endorsement that the engineering education system has demonstrated a strong long-term commitment to quality assurance in producing engineers, engineering technologies, and engineering technicians ready for industry practice in the international scene. So, we have the 3 education accords. For technician level, which is the diploma level, is under the Dublin Accord. And what is known as engineering TVET is covered by these 2 accords, that is Sydney and Dublin Accord. Ya. Jadi di peringkat antarabangsa pun ia diiktiraf. And you will have professional pathways for the if you graduate later, you will become an engineering technician after your diploma program. There are others who go for the 4-year engineering technology programs and the conventional engineering program, but you will have opportunity to progress to become an engineering technologist by entering with credit transfer the either this program or this program, but most advisable to be this program, Bachelor of Engineering Technology. And then you can become a professional engineer and also professional engineer with practicing certificate, which is a license for submission for approval in statutory authorities. The board also has planned to upgrade technicians to become certified engineering technician in the future, but the 2 boxes are in dotted line because the board needs to amend the act. Akta perlu diubah dulu ya sebelum ini dilaksanakan. So this is something for the future. So the International Engineering Alliance also recognizes the mobility of professionals for the Washington Accord level professionals. These are the 2 agreements. For the Sydney Accord engineering technologies level, you have another professional mobility agreement. And for the Dublin Accord, the diploma level graduates, when you become a technician professional later, you are covered under the International Agreement for Engineering Technicians, yeah, AIET. Malaysia is already signatory to 5 of the 7 accords. So yang dalam kotak merah ni semua Malaysia adalah signatory dan kita dalam proses untuk masuk 2 ni. So ini adalah pengantarabangsaan profession kejuruteraan kita. Jadi kita ni bukanlah jago kampung ataupun katak bawah tempurung, tapi kita menanda aras aktiviti ataupun pengajian kita di peringkat antarabangsa. Ini TVET ya, Sydney dengan Dublin Accord, ini TVET. Saya sebut engineering TVET kerana PUO adalah
institusi TVET Ulung Negara. Kita tahu tentang conventional engineering dan juga engineering TVET. The mark of advanced engineering nations is that engineering TVET is bigger than conventional engineering. Jadi tadi kita lihat data 1 juta jurutera di Jerman. Jadi 60% adalah kategori jurutera yang di bawah TVET ya, bukan konvensional. So briefly I will talk about what is engineering TVET. Ini sedikit bersifat abstrak ataupun mungkin para pelajar kurang minat, tapi saya rasa elok untuk mengetahui juga tentang kategori TVET ini, yang mana saudara-saudari adalah bakal graduan untuk kategori engineering TVET ya. So what is engineering TVET? Okay, first what is TVET? TVET ni dikenali macam-macam. Kita pun pernah dengar ya. Apprentice, vocational, technical dan sebagainya. But UNESCO define it as the acquisition of knowledge and skills for the world of work. TVET is the acquisition of knowledge and skills for the world of work. Very simple tapi jelas ya. So, what is engineering TVET? Mengambil ataupun menjadikan definisi UNESCO itu sebagai asas. Definisi untuk engineering TVET adalah the acquisition of knowledge and skills for the world of engineering work. Untuk kerja yang bersifat kejuruteraan. Seperti daripada jual beli yang berlibatkan kejuruteraan, operation, service, maintenance, production engineering, manufacturing, component design, testing, evaluation, development, design, system integration, analysis, complex design and analysis, and even theoretical research. So this is the world of engineering work. So you will be involved in some of these things lah. Yeah. And what is engineering work? Kita dah lihat tadi definisi ya, yang semua benda perkara, all works which require the application of engineering principles and data. So within the ETAC BEM framework for engineering TVET, the governing council under BEM is ETAC. So TVET is engineering TVET is TVET that is of engineering nature, engineering that is of practical orientation and hands-on nature, as defined by competencies and graduate attributes of the International Engineering Alliance. So, ini ada satu dokumen daripada International Engineering Alliance yang menggariskan apa itu sifat-sifat seorang yang untuk engineering TVET ya. So in particular under the Dublin Accord and the Sydney Accord. A big portion of TVET is actually engineering TVET, more than 50%. So that's why the population of students in the polytechnics, majority are engineering students. So that's engineering TVET, yeah, because Polytechnic is a TVET institution. Excuse me. So what's the difference between conventional engineering and engineering TVET? The standard untuk akreditasi ni it will be different. This is the Washington Accord equivalent EAC standard. And for engineering TVET, there are two standards. Untuk para pensyarah, kalau berminat boleh download daripada internet ya. The Engineering Technology Standard and the Engineering Technician Education Standard versi 2020. Untuk technician, equivalent to the Dublin Accord standard, and engineering technology di bawah Sydney Accord ya. This document also
you can, terutamanya untuk para pensyarah lah ya, mungkin boleh berminat untuk download dokumen ini daripada internet. Google saja insyaAllah akan dapat. So the differentiation is overall, engineering TVET is more practice oriented. Outcomes determined by workplace requirements. Student intake, you have access to wider pool of school leavers. Minimum 2 credits, tapi di Politeknik lagi tinggi lah ya. Even the SKM graduates pun boleh. The curriculum minimum 50% must be practice oriented. Di Politeknik minimal 60%, jadi lagi bagus lah. The curricular focus will be more practical, jadi theory mathematics are more practical than theoretical in nature compared to the conventional. Deep theories in math and science are not necessary. Typical components are applied mathematics and the relevant applied sciences. And work-based learning, as practice in the degree level at PUO, is very much encouraged. These are some excerpts from the document for the standards. So the keywords is applied, yeah, applied science, applied maths, applied science, applied maths for both diploma and degree level. So for conventional engineering, the normal name is Bachelor of Engineering at Washington Accord level. For engineering TVET, Bachelor of Engineering Technology at Senior Accord level, and Diploma in Engineering or Diploma in Engineering Technology at Dublin Accord level. Engineering TVET, actually, we can say that engineering education has always been of TVET nature from the very beginning. Saya bacakan satu cerita dalam sejarah ya. In October 1957, the Soviet Union launched Sputnik, the world's first artificial satellite. Was only as big as a beach ball. It produced outsized effects. Sputnik only spurred the USSR space race, but also drove scientific, technological, political, and military developments. Among those who was a change in engineering education. To develop engineers who could help the country reach the stars, academia shifted away from a hands-on focus to a more theoretical one. Engineering programs increased their emphasis on maths, physics, and engineering sciences, and removed lab courses. Engineering technology programs offering both associate and baccalaureate degrees took on some of what engineering had dropped. Ini menceritakan bagaimana bila US nak hantar orang ke bulan, ke angkasa lepas tu, dia become more theoretical than practical lah ya. Tapi sekarang negara dan dalam negara kita dan di seluruh dunia semakin mengakui yang engineering TVET ini adalah lebih penting untuk negara daripada conventional engineering. Minta maaf, saya nak break 2 minit. Minum air kosong sekejap. Boleh Datuk. Kalau bukan sesi sebenar boleh kita hidangkan air. Itulah. So the next topic is a legal framework for engineering education. Yang ni mungkin para pelajar kurang minat, tapi para pensyarah mungkin berminat sikit. Jadi saya laju je lah ya. Boleh tu. Legal framework, basically it's between the MQA Act and the Engineers Act. We have harmonized both acts. Jadi kita ada Joint Technical Committee bawah lembaga jurutera yang mengkoordinasikan akreditasi. Jadi lembaga jurutera dan semua badan profesional lain macam perubatan,
mereka diberikan mandat penuh ya untuk akreditasi daripada MQA kepada badan profesional yang berkaitan. Jadi untuk kejuruteraan semuanya di bawah lembaga jurutera, tapi apa saja yang diluluskan oleh lembaga jurutera akan diiktiraf oleh MQA. So BEM has full mandate over diploma and degree programs for engineering and engineering technology. Ini adalah peruntukan dalam Akta MQA dan ini peruntukan dalam Akta jurutera. So di bawah akta dua akta berkenaan, kita menubuhkan EAC untuk Conventional Engineering, Motion Record, dan ETAC, Engineering Technology Accreditation Council, which is the Joint Technical Committee of the MQA Act, delegated by BEM, which covers engineering TVET. Itu diploma level dengan degree level for engineering technology. Ini sejarah dia, penubuhan dia sejak tahun 57 lah akreditasi ini ya, 1957. Engineering technician ni bermula hampir 20 tahun yang lepas kajian, dan ini adalah tarikh-tarikh atau tahun-tahun di mana akreditasi dilakukan berubah badan yang bertanggungjawab ya, bermula daripada JPA atau PSD, kemudian IEM, kemudian bersama IEM dan BEM, kemudian apa ni EAC dan ETAC 2013 ya. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian yang berkaitan terus dengan kajian ataupun pengajian yang sedang dilalui oleh para pelajar sekalian, iaitu pendaftaran sebagai Inspectors of Works dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Okay, the role of Inspector of Works in the REA is to assist the professional engineer in the supervision of engineering works. It is mandatory for IOWs in ECPs. ECPs stand for Engineering Consultancy Practices to be registered with BEM. There are 4 branches of registration: civil, electrical, mechanical, or chemical. Baik, yang penting kita lihat di sini ialah yang wajib mendaftar ni hanyalah untuk saudara-saudari yang bila bergraduat nanti nak terus kerja dengan konsultan ya. Jadi kalau nak bekerja dengan konsultan selepas dapat diploma, wajib, kalau tak melanggar undang-undang. Untuk saudari yang nak buat kerja lain, mungkin sebagai di tapak pembinaan untuk kontraktor ya, bukan untuk keperunding, ataupun untuk developer, pemaju perumahan atau pemanju bangunan, itu tak wajib. Tapi boleh saja mendaftar sebab yurannya murah je, RM50 saja. Tapi saudari akan diiktiraflah sebagai seorang Inspector of Works ya. Tapi yang wajib, yang diperlukan untuk undang-undang hanyalah untuk mereka graduan yang mahu yang bekerja dengan perunding kejuruteraan. The minimum qualification of IOW is Diploma in Engineering or in Engineering Technology, Diploma in Engineering Technology, which is accredited by ETAC BEM, Engineering Technology Accreditation Council BEM. Foreign qualifications are also acceptable, but they must be under the Dublin Accord. Untuk negara maju biasanya okey lah sebab mereka adalah penandatangan Dublin Accord. Or any other qualification recognized by BEM
BEM also recognize some skills qualification for registration, such as licensed aircraft maintenance engineer ataupun marine engineer, ya. Okey, ini savings right ni sebelum peruntukan ini, mereka yang dah bekerja sebelum tu juga boleh diterima. Ini savings right ni untuk yang telah bekerja lama, ya. Ini tidak berkaitan dengan saudari. Untuk yang transition, untuk yang dulu-dulu ni, mereka masih lagi sebelum adanya ETAC, bawah lembaga jutera, graduan yang program mereka diiktiraf oleh MQA adalah juga boleh diterima, ya. New IOW applicants with no supervision experience shall be registered as an intern IOW and must work under the supervision of a registered IOW or engineer or engineering technologist on site. Jadi kena kerja dulu sebagai intern, ya. The role of intern IOW is to assist immediate superior having oversight on him, and he is not permitted to certify completion of site works by the contractor during his internship, which shall be carried out by his superiors. He can then apply to be a registered IOW after having met the following conditions. If you are a diploma holder, after 2 years of experience. If you are a degree holder, 1 year of supervision experience. Sebenarnya degree holder pun boleh menjadi daftar sebagai inspector of works. Dan ada sebilangan telah pun menjadi inspector of works walaupun mereka ada diploma kejuruteraan, ya. Maaf. Walaupun mereka ada ijazah Bachelor of Engineering Technology ataupun Bachelor of Engineering, ada juga yang mahu menjadi inspector of works. So for the consultant ataupun ECP ni, in construction supervision, the Act specifies that this consultant must ensure only registered IOWs or those under internship are deployed to their project sites. Failing which, the company, the consultant, or the professional engineer shall be liable for disciplinary action and to be charged under the Act, melanggar undang-undang lah, dan kesalahannya boleh banyak dia punya tahap penalty, daripada amaran kepada denda kepada penjara tak lebih daripada 2 tahun. This should also apply to IOW seconded over from the client to them. Renewal of IOW with BEM. A certificate of registration issued to an inspector of work shall expire every 3 years, ya. December every 3 years from the date the certificate of registration is issued. Then you can renew every 3 years, RM30, ya, RM10 setahun lah, ya. IOW yang berdaftar ni perlu ada CPD, Continuing Professional Development, maknanya kena baca buku, kena hadir seminar, kena buat belajar benda-benda baru, ya. Jadi kena simpan rekod untuk 3 tahun ni CPD, ya. Continuing Professional Development would need to be submitted for the renewal of registration. Jadi salah satu daripada PLO, Program Learning Outcome, ialah lifelong learning, ya. Jadi kita lepas bergraduat ni tak boleh berhenti belajar perkara baru. Jadi tujuan CPD ni adalah untuk memastikan yang para graduan, para technician tu akan terus mendapatkan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan bidang mereka, ya. Okey, bahagian terakhir ialah Code of Conduct. Code
Code of Conduct ni ada dua bahagian besar. Satu ialah di bawah Lembaga Jurutera BEM. Yang kedua ialah di bawah IEM, Institution of Engineers Malaysia. Jadi kalau saudara-saudari berdaftar dengan Lembaga Jurutera, ini adalah wajib diikuti. Sebenarnya kalau tak berdaftar pun kena ikut juga. Sebab ini adalah garis-garis panduan untuk amalan yang terbaik ya. Institusi Jurutera Malaysia ataupun IEM juga ada mengeluarkan Code of Conduct mereka yang hampir sama, dan sesiapa yang melanggar Code of Conduct ni boleh diambil tindakan lah, sama ada oleh BEM yang ada kuasa undang-undang untuk memenjara ataupun mengenakan saman benda. Tapi kalau IEM, mereka boleh mengambil tindakan untuk melucutkan keahlian lah. Mereka tak ada kuasa untuk memenjara ataupun mengenakan denda. Kita lihat dulu ada BEM Code of Conduct. Ia adalah termaktub dalam regulation ya. Saya tak nampak video saya sendiri, tapi nampak tak buku ni? Buku mana? Saya letak bawah saya, nampak tak? Dia masih slide BEM Code of Conduct. Ya. Anyway, di bawah buku Registration of Engineers Act ni ada regulation yang menggariskan the Code of Conduct. Part 4, Article 23 and so on. Anyway, boleh kita akan go through. So, engineering ni ada pula yang jenis-jenis. Okey, antara peruntukan Code of Conduct, ini saudara-saudari boleh baca sendirilah ya. Tapi untuk tujuan kita petang ni, saya akan go through secara laju. Nanti kalau ada apa-apa yang memerlukan penjelasan, boleh tanya. So, kategori 1 ni, not to falsify qualification. Maknanya, meniru semua tak boleh lah. Ya. Jadi kita tak boleh misrepresent kita punya kelayakan. Kita tak boleh cerita lebih-lebih lah ya. Cannot misrepresent, cannot exaggerate, membesar-besarkan lebih daripada yang kita yang kita sebenarnya ada ya. Maknanya kita tak boleh tipu lah, tapi maknanya kita tidak boleh memberikan gambaran yang tak betul terhadap diri kita ya. Kemudian kita mestilah sentiasa memeriksa dengan due diligence. Apa saja yang kita, yang ini untuk engineering technologies ya, ini tidak berkaitan dengan IOW. Yang ET adalah engineering technologies, IOW adalah inspector of works. Yang 1.1.3 ni, kalau lembaga jurutera meminta sesuatu, kena respon ya, tak boleh diam diri saja. Kemudian tugas sesedari ambil mestilah yang sesedari qualified by education and or experience. Jadi sekiranya graduan jurutera awam ni diminta buat kerja elektrik, saudara setuju, maka saudara akan telah melanggar Code of Conduct yang ini ya, 1.1.4. Kemudian ini untuk ET, untuk 1.1.6, kita mestilah sentiasa objektif dan ikhlas ya dalam membuat sebarang laporan dan sebagainya. Objective and truthful. Kemudian 1.17, kita mestilah hanya menyatakan, we must express publicly technical opinions which are founded
upon competence and knowledge of the facts of the subject matter. Kalau sesedari tak tahu, lebih baik diam. Maknanya kalau kita memberikan pandangan tanpa asas yang kukuh, kita telah melanggar Code of Conduct. Ya. Kita tak boleh mengeluarkan kenyataan yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu. We cannot issue any statement which is paid for by interested parties unless he has prefaced his comments by explicitly identifying the interested parties on whose behalf he is speaking and by revealing the existence of any interest he may have in the matter. Maknanya kita kena we must declare our interest in any matter that we speak about. Kita tak boleh sembunyi lah ya. Contohnya kita bekerja untuk company A, apabila kita menyatakan sesuatu pandangan kepada pihak ketiga, kita kena declare yang saya ini adalah dibayar oleh sebagai seorang pekerja ataupun apa jua kaedah pembayaran. Maknanya we must declare our interest ya. Dan kalau sesedari didapati bersalah untuk kesalahan jenayah ataupun jadi bankrupt, wajib memberitahu lembaga jurutera, kalau tak sesedari melanggar undang-undang ya. Kemudian shall keep proper record, ini untuk seorang yang efisien lah ya. Kemudian mestilah check and verify with due diligence the accuracy of facts and data before he endorse any statement. Kemudian he shall bring to the attention of his superior if any instance where the work or materials used are not in compliance with the specifications, drawings or conditions of contract. Jadi kita tak boleh diam diri kalau kita tahu kita mengetahui sesuatu masalah ya, sesuatu ketidakpatuhan terhadap peraturan ataupun kontrak. Kemudian kita tak boleh bagi arahan tanpa mandat. 1.2.5 kita tak boleh memecahkan rahsia. We shall not reveal facts, data or information without the prior consent of your employer lah, except as authorized by law or required by law, or when the withholding of such information is contrary to the safety and health and the interest of the public. Okay, it's self-explanatory lah. Tak boleh pecah rahsia kecuali kalau diperlukan ya. Ini juga adalah tentang kita mestilah memberitahu atau memberikan kerjasama kepada pihak-pihak lain untuk kita dalam mana-mana kes disiplin ya. 1.2.6. 1.3.1 ni untuk engineering technologies. 1.3.2 adalah seperti berikut. A registered IOW shall not accept any benefit or compensation, financial or otherwise, except from the employer for services pertaining to any project that is engaged as an inspector of works. Maksudnya kita kena, ini sebenarnya tak boleh terima rasuah lah ya ni. Hanya untuk upah kerja saja. And then he shall disclose all known or potential conflict of interest that may influence or appear to influence his judgment or the quality of his services. And then he shall not solicit or accept any consideration, financial or otherwise, directly or indirectly, from outside agents in connection with the work for which he is responsible. Ini commission daripada pihak lain tak boleh lah ya. Kita kena kerja untuk satu employer sahaja.
135 untuk engineering technologies. 136, a registered IOW shall not abuse the facilities available on site or seek payment for overtime or such services except where such services have been rendered by him. Ini macam fraudulent claim lah ya, tak boleh buat. A registered IOW shall not refer trades or other specialist input or solicit, receive or accept referral fees or commissions from such referral for any project that he is engaged in as an inspector of works. Tak boleh jadi broker lah ya. Okay, itu adalah Code of Conduct Lembaga Jurutera Malaysia, BEM. Jadi seperti yang saya sebut tadi, IEM juga ada Code of Conduct dia hampir sama lah ya. Tapi ini kalau saudari nak menjadi ahli IEM, tapi ramai diploma graduate mereka tak berminat lah untuk menjadi ahli IEM sebab dia setiap tahun kena bayar yuran. Lembaga jurutera ni dia one off saja ya, RM50, kemudian setiap 3 tahun kalau nak renew RM30. So IEM regulations on professional conduct, don't worry, I will not read through this. This is available on their website, so you can easily go to the website and read. 1 hingga 15, but in essence it's similar to what the Board of Engineers Code of Conduct is, yeah. So not much different. Finally, we are at the end. You will have pathways to become an internationally recognized professional engineer as a graduate of a BM accredited diploma program. Ya, banyak pathway lah. Jadi mungkin saya tunjuk di sini. Saudara-saudari, saudara sekarang ni sedang buat ni ya, Diploma in Engineering in Civil Engineering, DE. Jadi selepas saudari bergraduat nanti, saudari boleh kerja sebagai engineering technician di sini ya. Ataupun saudari kalau nak menyambung pengajian, bolehlah membuat Bachelor of Engineering Technology ataupun Bachelor of Engineering. Ini silap ya. Biasanya kalau Bachelor of Engineering dia lama sikit lah, tapi setengah program memberikan kredit transfer yang lebih daripada program lain. Kalau pergi program di Universiti Kebangsaan Malaysia umpamanya yang saya terlibat sebelum ini, tidak ada sebarang transfer of credit lah. Jadi kena masuk tahun 1. Tapi kalau masuk program Engineering Technology di PUO sendiri, saya rasa masuk tahun 3 terus ya. Kemudian saudari akan menjadi engineering technologist selepas bergraduat. Saudari boleh juga masuk ke Bachelor of Engineering di sini ya. Apabila saudari telah bekerja sama ada sebagai engineering technician ataupun technologist, saudari boleh menjadi jurutera dan seterusnya menjadi jurutera profesional ya. And reasons to become a professional engineer, there are really many reasons, but most will fall in 4 categories. It's a legal necessity, improve employment security, better opportunities for advancement, and personal satisfaction. Engineers are important. Engineers apply science and technology to create useful things for human needs. Quoting the former UN Secretary General Kofi Annan, he challenges you. Let me challenge all of you to help mobilize global engineering and technology to tackle the interlocking crises of hunger, disease, environmental degradation, and conflict that are holding back the developing world. And in concluding, the engineering profession in Malaysia is now recognized worldwide, benchmarked, and accredited with the international gold standard. Thank you very much. Terima kasih semua. Saya serah balik kepada moderator untuk sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk atas pencapaian penerangan yang sungguh detail tadi. Okey, saya serahkan kepada Mak Haikal ke? Amirul Puan. Amirul, okey. Teruskan Amirul. Okey, kita akan membuka sesi soal jawab ya. Kepada pelajar yang mahu bertanyakan soalan, boleh kemukakan kepada Datuk. Sila berikan nama dan nama kelas. Sebelum tu mungkin kita take fast sekejap. 5 minit boleh ke Datuk? Mungkin Datuk nak rehat sikit ke? Minum air ke apa ke? Boleh juga. Terima kasih. Okey. So kita akan mula sesi lepas 5 minit ya. Sementara itu mungkin pelajar boleh bersedia dengan soalan masing-masing lah. Pensyarah pun boleh ya. Okey, saya bersedia sekiranya dah bersedia. Okey, kalau ada pelajar mana-mana ada soalan, boleh tanya kepada Datuk. Ya, selamat sejahtera Datuk. Nama saya Arsyid Hanalaki Mutu Kamara dari kelas DKA 5A. Okey, soalan saya adalah Board of Engineer Malaysia dengan IM ini adalah satu sertifikat yang compulsory semua engineer kena ambil ya. Board of Engineers Malaysia adalah badan profesional
yang mengawal selia profesion kejuruteraan, Okay. yang mengeluarkan beberapa akreditasi dan juga sijil untuk keahlian lah. Kalau yang berdaftar tu dia akan dapat sijil pendaftaran. IEM adalah it stands for Institution of Engineers Malaysia. Ini persatuan ya, dia macam mana-mana persatuan yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan yang dianggotai oleh jurutera-jurutera. Jadi dia macam mana-mana persatuan lah. Mereka mungkin mengeluarkan sijil untuk kursus-kursus yang mereka jalankan, tapi mereka bukan bersifat universiti. Jadi itu adalah bentuk-bentuk sijil yang dikeluarkan oleh BEM dengan IEM. Okay, lagi satu. Okay, Board of Engineer Malaysia itu adalah untuk dalam Malaysia kan? Maksudnya dia satu sistem yang diadakan di Malaysia. Kan? Itu macam tu ya? Ya, betul. Ya? Okay, tapi dekat negara lain dia punya medical system yang sama macam ni ya? Atau di Malaysia saja ada macam ni? Semua negara akan ada badan profesional yang bertanggungjawab terhadap profesion kejuruteraan. Bentuk badan profesional itu berbeza-beza mengikut negara. Ada yang hampir sama dengan Malaysia, ada yang sedikit berbeza, tapi biasanya ada badan profesional yang mengawal selia profesion kejuruteraan. Oh. So code of the conduct bagi setiap negara adalah beza lah, bukan sama macam Malaysia. Mereka tidak 100% sama. Sama, tapi lebih kurang ada sama. Lebih kurang sama lah. Okey, terima kasih tuan. Ada yang ada masalah dekat speaker boleh tulis dekat chat ya. Nanti Amirul akan bacakan. Tuan, saya Ilhamina di kelas 5A. Saya nak tanya, kalau seseorang tu dapat pangkat IR kan tuan, boleh hilang tak pangkat tu kalau melanggar mana-mana kod? Itu saja tuan. Ya, seperti yang saya sebut tadi, sekiranya dia melanggar mana-mana kod yang agak serius, mereka boleh dilucutkan daripada pendaftaran, sama ada penggantungan ataupun dikeluarkan terus. Dan jika itu dilakukan, mereka akan hilang hak untuk menggunakan gelaran IR. Tuan, kalau dia nak dapatkan balik IR tu tuan, dia perlu buat apa tuan? Kalau biasanya mereka yang telah digantung, mereka tamat tempoh penggantungan boleh masuk balik. Mereka yang telah dikeluarkan daripada pendaftaran ataupun diregister ya, dinyah daftarkan, mereka boleh memohon balik dengan memberikan alasan-alasan yang munasabah. Okey tuan, terima kasih. Ini Datuk, ada soalan daripada Muhammad Izzat Darwish. Dia bertanya, if I got a question about the code of conduct, how does the code affect the productivity of a business? What are the advantage and disadvantage? If you look at the list of items in the code of conduct, all of the items refer or involve good management practices. It involves good business practices. It involves good governance, and all these characteristics will contribute to a successful business, to any successful business. So, complying with Code of Ethics and Code of Conduct of the Board of Engineers Malaysia is generally something which will contribute in the
medium and long term to the advancement of the organization that the person is working for. So for example, you conduct due diligence, sentiasa berhati-hati dan sentiasa mengkaji. Then you are honest, truthful, maknanya tidak membazir wang syarikat atau wang majikan. Sesedari sentiasa mementingkan kepentingan orang awam. Ini semua adalah sifat-sifat amalan urus tadbir yang baik yang biasanya menjadi ciri kepada mana-mana organisasi yang berjaya. Okey, soalan-soalan seterusnya Datuk. Nama Muhammad Ain. Nama saya Nur Aina Syahira binti Nur Zamri dari kelas DK5A. Soalan dia, adakah IOW ataupun ET hanya boleh berdaftar dengan BEM sahaja? Boleh IOW boleh berdaftar dengan BEM. Mereka juga boleh berdaftar dengan badan lain, mungkin satu badan lain lah, iaitu MBOT, Malaysian Board of Technologies. Tapi lembaga itu adalah lembaga teknologi yang bukan bersifat kejuruteraan. Jadi boleh juga mereka akan benarkan bayar yuran, tetapi ia tidak terlibat ataupun tidak berkaitan dengan profesion kejuruteraan. Itu pendaftaran ya. Macam persatuan, mana-mana persatuan saudara boleh jadi ahli kan. Persatuan IEM, Institution of Engineers Malaysia ataupun persatuan teknikal lain. Ada satu lagi tu Malaysian Society for MySET ya, Malaysian Society for Engineering and Technology. Yang tu pun boleh jadi ahli. Itu adalah persatuan yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan, bukan badan berkanun pengawal selia profesional ya. Okay. Next question. Assalamualaikum. Nama saya Hikman Azmi daripada DKA 4B. Saya ingin tanya, sekiranya kita habis daripada pembelajaran di Politeknik, apakah lesen yang perlu kita daftar? Maksudnya macam BM ke kan? Jadi seperti yang saya bentangkan tadi, mengikut undang-undang yang wajib yang memerlukan pendaftaran dengan lembaga jurutera sebagai IOW ni adalah jika saudara-saudari bekerja dengan syarikat perunding kejuruteraan. Okay, jadi kalau kalau tidak berdaftar dengan lembaga jurutera, melanggar undang-undang, boleh disaman dan sebagainya lah ya, boleh didenda. Tapi sekiranya saudari bekerja dalam kilang, katalah kilang mengeluarkan komponen IBS, Industrialized Building System, yang itu tidak wajib, tapi boleh dan bagus untuk berdaftarlah dengan lembaga jurutera. Jadi itu kedudukan dari segi undang-undang untuk para graduan peringkat diploma ya. Ini soalan seterusnya Datuk. Nama saudari ni, my name is Nur Fahana Ashikin from DK5A. What are the main advantage that IOW get when they register under the BEM, and does they need to renew tier registration? Okay, the main advantage is recognition by the engineering industry sector. So if you are registered with the Board of Engineers Malaysia, any company which is of engineering nature will recognize you. But if you don't register with the Board of Engineers,
they may recognize you, but they may also have doubt whether you are in the engineering category and whether you can do engineering work. And some categories of engineering work, some companies, they make it mandatory that you register with the Board of Engineers Malaysia, like the consultancy industry. So that is the main advantage of registering with the Board of Engineers. You get recognition by the engineering private sector, not only in Malaysia, but also internationally. The second part of your question, you have to first payment registration is 50 ringgit, and then after 3 years, 30 ringgit. So that means 10 ringgit per year. So it's a triennial fee. Pelik sikit lah. Tapi tak perlulah daftar tiap-tiap tahun kan. 3 tahun sekali saja, 30 ringgit. Okay, next question. Ya, ada soalan lagi di ruangan chat Datuk. Daripada pelajar Kishan Murali di KA5A, how the transfer credit works if we further our studies in Bachelor of Engineering Technology? Ini mungkin Puan Syarinatul boleh jawab kot. Yalah, itulah. Tapi saya bacakanlah meraihkan soalan dia kan. So biasanya normally the transfer of credit policy will be following the guidelines specified in the standard for engineering education, ETAC standard, and it's normally the same as MQA punya garis panduan, ya, the guidelines in MQA. As to which subject can be exempted, which one cannot, that one will be dependent on each university or each polytechnic. They have normally different, slightly different policies lah. So you will have to check with the individual university that you intend to continue your studies in. But normally they will give, it will depend on the nature of the degree program. If it is a engineering technology degree program, normally you can get more exemptions. But if you enter a conventional engineering program, sometimes you get 0 exemption. Like if you have a diploma from Polytechnic Nkwama, you apply to my university, UKM, I think you get 1 or 2, almost 0 lah. Macam masuk tahun 1 jugalah. But if you enter PUO or another polytechnic, they may give you more and you may be able to enter the 3rd year. Itu jawapan setakat yang saya tahu lah. Mungkin Puan Syarinatul nak tambah ke boleh juga kan. Saya tambah dalam waktu sesi kelas nanti. Okay. Okey, ini soalan seterusnya Datuk. Daripada saudara Syahmi Mustaqim dari kelas 5E. Boleh saya tahu adakah melahirkan ramai engineer adalah satu motif kerajaan untuk perancangan pembangunan dan ekonomi negara kita di masa hadapan dan also adakah pekerjaan sebagai engineer di Malaysia ini terjamin? Seperti yang saya bentang dalam peringkat awal pembentangan tadi, negara yang maju memerlukan lebih ramai jurutera dan tanda aras kita ialah kita nak satu jurutera untuk setiap 100 orang rakyat Malaysia. Maksudnya itu adalah tanda aras negara maju. Kalau nak jadi Jepun, 1 engineer for every 40 Japanese.
So Malaysia is still a long way from 1:100 engineers. With that ratio, you will need around 330,000 engineers. Now we have only 200,000, not even 200,000. So we are still short of 100,000 engineers, maybe more. So the correlation between number of engineers and the advancement of the national economy is a direct relation, and based on that, we still need more engineers. As for your second question, whether the engineering profession is terjamin, ya, istilah bahasa Inggeris terjamin apa ya? Secure kot. Ataupun Guarantee. secure. Kami tadi tanya dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu lupa. Jadi dia tanya dalam bahasa Melayu. Maksudnya dia guna istilah terjamin. Adakah jawatan kejuruteraan ni, profesion kejuruteraan ni satu profesion yang terjamin? Jadi untuk jurutera awam ni biasanya memang sebab sektor pembangunan negara kita banyak bergantung kepada kejuruteraan yang bersifat infrastruktur dan bangunan. So itu masih lagi pesat. Jadi biasanya insya-Allah terjaminlah. Tetapi pengajian kita biasanya membolehkan kita untuk membuka ataupun memulakan kerja sendiri, kerana dengan kemahiran kejuruteraan yang kita ada, kita sepatutnya boleh membuka bisnes sendirilah, tak perlu menjadi tak perlu menjadi pekerja kepada majikan lain, ya. Wealth creation. Next question. Okey, ni soalan seterusnya, Datuk. Daripada Syahrul Aiman dari kelas 5E. Datuk, adakah BEM bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendaftaran jurutera siswawazah dan profesional sahaja atau jurutera yang lain juga? Ini masuk lambat ke ini, dia tak tengok slide awal saya tadi. Jadi saya minta file tu akan diedarkan ke Puan Syarinatul? Ya, saya akan edarkan nanti. Dia ada 5 kategori, jadi jawapan tu ada dalam slide awal. Mungkin Saudara Syahrul tadi masuk lambat ataupun keluar sekejap tadi, ya. Okey, ada soalan lagi ke yang nak tanya secara live? Assalamualaikum Datuk. Saya dengar tak suara saya? Dengar. YB dengar YB. Saya nak tanya ni, apakah isu etik yang banyak di Malaysia selain rasuah? Isu etika yang paling biasa selain daripada rasuah untuk kejuruteraan ni ialah membuat kerja di luar bidang kemahiran mereka. Jadi ini kadang-kadang boleh menimbulkan bahaya, kan. Untuk secara mudahnya, graduan jurutera awam buat kerja-kerja elektrik atau graduan elektrik buat kerja-kerja awam, gitu kan. Jadi ini dari segi undang-undang kawalan ni tidak berapa jelas. Tapi dari segi etika, dia adalah melanggar kod etika lah. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Okey, ini soalan seterusnya, Datuk, daripada Tai Han Lim. Minta tanya antaranya CIDB dan BEM, apakah perbezaan mereka dan penggunaan mereka? CIDB adalah Construction Industry Development Board. Ini adalah untuk kontraktor, ya. BEM adalah untuk jurutera. Jadi fokus BEM adalah kepada pendaftaran individu, iaitu jurutera dan inspectors of works, jurutera profesional, dan juga syarikat perunding kejuruteraan. CIDB ialah untuk sektor pembinaan ataupun construction industry. Mereka mendaftar sebahagian besarnya adalah syarikat, ya,
syarikat kontraktor dengan kategori G1 hingga G7. Tetapi mereka juga mendaftar individu iaitu site supervisor yang perlu berdaftar untuk menyelia kerja-kerja pembinaan bagi pihak kontraktor. So itu dia punya skop dua lembaga yang berkenaan ya. Hampir sama, ada kesamaan tapi sedikit berbeza. Banyak berbeza lah. Okay, next question. Okay, next question daripada Nur Safrina binti Hamidun dari kelas 5A. Bolehkah kalau IOW ini kita tak renew selepas 3 tahun, adakah ia akan dikenakan tindakan undang-undang? Kalau saudara-saudari masih bekerja dengan syarikat perunding kejuruteraan, saudara-saudari perlu menyambung. Kalau tak menyambung, saudara-saudari menyalahi undang-undang dan boleh didakwa. Kalau saudara-saudari tidak bekerja dengan syarikat perunding kejuruteraan, kerja dengan kontraktor atau pemaju ataupun kilang, jadi ini tidak wajib berdaftar. Elok berdaftar tapi tidak diperlukan dari segi undang-undang. Okey. Seterusnya daripada Aida Izzati dari kelas 5D. My question is, are there any difference between technician and technologies in terms of their responsibilities? Technology graduate is a degree level graduate lah. IOW is a diploma level graduate. So normally employers will use that basis to assign responsibilities which they think will be appropriate to a degree level graduate for technologies. And similarly for a diploma level graduate. But that is in the beginning, but as we go along, maybe employers will assess the performance of their staff based on actual performance instead of their qualification, whether it's a degree or diploma level. And you will find some diploma level professionals having more responsibility and getting more pay than degree level graduates. That's why the job of inspector of works ni in the construction industry, even degree level graduates also wants to become inspector of works. Okay. Wah, lama juga ni. Mute. Last soalan saya Datuk. Daripada Nur Bazli Haziq, kelas DKA 5C. Dia tanyalah, mungkin saya rasa kalau dia berminat nak further degree, boleh tak ambil TS dahulu baru ambil IR? Sekali lagi ulang soalan. Dia nak ambil, boleh tak dia nak ambil TS dahulu, kemudian baru ambil yang engineer lah IR tu? Saya rasa TS dengan IR ni adalah selepas dapat degree. Ya, maksudnya dia mungkin nak tanya further lah ni, dia advance. Macam mana tu? Boleh ke? Saya masih tak faham soalan. Maknanya dia kena buat degree dulu sebelum dia fikir benda tu. Lepas dia habis degree, misalnya kata dia nak ambil TS dahulu ke ataupun IR dahulu? Macam tu. Ini soalan jangka panjang lah ni ya. Ya, soalan jangka panjang. Okey, seperti yang saya nyatakan secara ringkas tadi menjawab soalan. TS ni dianugerahkan oleh Malaysian Board of Technologies, MBOT. Lembaga ini tidak
melibatkan sektor kejuruteraan. Jadi tidak ada keperluan untuk daftar sebagai TS dulu and go for IR. Tapi boleh boleh pergi TS dulu kemudian pergi IR, itu personal choice ya. Both professional qualifications are independent of each other. Okay, you can choose which one, but TS, as I mentioned, is not engineering in nature. It may be slightly easier. The engineering sector may not give it any bearing when they want to, when they are consider you for employment. So TS may not have any bearing because it's not engineering in nature. But if you want to work in non-engineering sector, it may have a bearing lah. So it's a personal choice. Ya? Okey, terima kasih Datuk. Okey, seterusnya saya rasa kita dah hampir pukul 4 belum. Lama pula Datuk, tak apa ke? Okey, so saya rasa mungkin kita dah terus ke sesi penutup. Saya serahkan kepada Haikal ke? Afiq. Okey. Mana Haikal? Sorry. Saya lupa buka mic. Saya lupa buka mic. Cakap seorang-seorang je. Cakap seorang-seorang. Assalamualaikum. Saya ulang balik. Sebelum berakhirnya webinar ini, saya ingin merumuskan dapatan ilmu kita pada hari ini, iaitu pelajar dapat mengenali dan mengenal pasti peranan dan tanggungjawab badan profesional BEM dan IEM. Seperti mana Datuk telah tunjuk pada slide kita tadi, dia ada kod-kod yang tertentu. Okey, yang seterusnya, pelajar dapat memahami akan peranan dan tanggungjawab Inspector of Work IOW dalam bidang kejuruteraan awam. Dan yang ketiga adalah pelajar mengetahui cabaran isu berkaitan etika dan profesionalism dalam kejuruteraan awam seperti mana yang saya tanya tadi. Apakah cabaran selain rasuah? Okey. Itu adalah secara rumus lah yang saya nak terangkan apa yang kita dapat daripada webinar ini. Akhir sekali, saya mewakili pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Ungku Omar mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi di atas sumbangan dan komitmen penceramah kita iaitu Datuk Profesor IR Hassan bin Basri yang sangat kami hargai. Saya mendoakan agar yang bahagia Datuk diberikan kesihatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menabur bakti kepada anak bangsa Malaysia. Pihak Politeknik Ungku Omar juga memohon maaf di atas segala kelemahan yang mungkin ada sepanjang aktiviti webinar ini. Okey, kalau ada apa-apa kami minta maaf, saya wakil daripada diorang. Saya akhiri webinar ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mengundang saya. Terima kasih Datuk. Allah, saya akan berhubung dengan Datuk lepas ni. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. 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 Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Siapa yang record ni boleh end record. Nanti tolong send link tu kepada saya ya. Terima kasih Puan Syarina and Rustia. Okay, terima kasih juga semua pensyarah yang join. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, standby ya untuk assignment. So kita jumpa next week dengan kelas masing-masing. DKA 5A, 5B, 5C dengan saya. DKA 5D dan 5E dengan Puan Nur Hasmi. Okay, so pastikan semua dah mendaftar kursus di CC 50232 ikut section masing-masing. Baik Puan. Okay, so mungkin semua boleh left. Terima kasih Puan. Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.
Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Have a nice day. Terima kasih Puan. Okay, Puan. Assalamualaikum.